Google, klik dekat image, macam-macam. Kalau gambar mayat ni, tuan-tuan nak tengok gambar apa-apa pun ada lah. Katalah mayat kena himpit, mayat. Kalau tengok aku gambar tu, kita tak tahulah betul atau tidak gambar tu edit ke, superimpose ke dan sebagainya. Ada, kalau belah-belah Indo ni dia banyak, dia tayang gambar-gambar mayat. Kita pun baca lah website dia, kononnya mayat ni semalam baru semalam baru tanam. Hari ni bila gali balik semula, kepala dia pecah pasal apa? Macam seolah-olah kena lanyak dengan stesol, pecah himpit. Lepek tuan-tuan, mata keluar, hidung jadi sengit sebelah. Kan bila kena himpit ni maksudnya apa? Gigi. Ada satu orang sahabat saya, dia menceramah macam saya juga. Saya dengar ceramah dia, ceramah Maulidur Rasul masa tu. Kisah satu orang budak PLKN, tak tahu PLKN mana. Mati dalam camp. Jadi ke bumi lah. Tapi bila dah ke bumi, ahli keluarga masing-masing sebab masa mandikan budak ni, dia kata dia nampak ada kasar lebam. Dan barulah nak buka suara, barulah nak buka mulut. Masa mandi masing-masing duduk diam. Tapi bila dah mayat tu dah kapal, lepas tu masuk dalam lubang kubur, dah kabur baca takbir bagai-bagai, dia bunyilah sana sini. Dia kata, aku ragu dah. Doktor duk kata dia ni mati sebab sakit. Tapi pasal apa? Ada lubang-lubang. Jadi minta mahkamah keluarkan keizinan untuk mayat ni dibuka balik semula ataupun dikeluarkan balik semula, dapatkan permit. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah, baru semalam tanam, besoknya tu buka balik semula. Maknanya ambil balik semula mayat tu. Terkejut, ahli keluarga terkejut. Ini ustaz terkejut. Sebab apa? Keadaan mayat dah tak macam asal. Mayat ni dalam keadaan lepian. Macam mana tuan-tuan tengok roti canai tu, campurlah lepian. Subhanallah. Bila jadi macam tu, ahli keluarga semua terkejut, menangis, malu. Dan yang herannya, Pak ni sendiri bagi pengakuan. Dia kata, anak saya mungkinlah kot ni sebab. Salah satu sebabnya ni lah kot. Mungkin sebab kerana anak saya ni dulu rajin tinggal sembahyang. Dia bantu. Ayat ni tiba-tiba keluar daripada mulut dia. Allah, saya dah kata ada anak saya ni kena sembahyang. Tapi tak jadi macam tu. Subhanallah. Muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang boleh kata mayat tu jadi lenyek macam tu ustaz, mungkin sebab kepadatan tanah. Tapi yang herannya, ada juga orang yang pergi kambing balik kubur, tengok mayat ni tak ajak. Ya. Ingat balik di Johor dulu, Segamat. Kan? Tahun ni. Memang tahun ni belum. Ceritanya kampung tu, kubur tu nak dipindahkan sebab nak buat pembangunan. Kubur ni terpaksa dipindah. Dan usia kubur tu pun ratusan tahun. Bila kambing balik, gali balik apa semua, dalam banyak-banyak mayat, dalam banyak-banyak yang dialihkan kubur tu, ada 12 jenazah yang masih lagi tak terusi apa-apa. Hancur pun tidak, apa pun tidak. Maksudnya mayat tu seolah-olah macam semalam kena tanam. Dia keluar dalam tu apa? Ada 12 mayat. Subhanallah. Apa penjelasan? Sedangkan dia kata usia mayat ni dah ratusan tahun. Kita duk kata tadi mayat yang kena lenyek ni tadi mungkin himpitan tanah ke apa semua. Yang ni apa hal? Dan paling terkejut baru-baru ni, minggu lepas saya dah sebut dah. Satu jenazah yang dipercayai sahabat Rasulullah di Syria. Kubur dia terpaksa digali balik semula sebab tanah tu diwakafkan sebagai tanah pembangunan. Dia pernah buat pembangunan, keluarkan balik kubur.
Mayat ni, mayat para sahabat. Banyak sahabat Nabi, saya lupa nama dia. Mayat sahabat Nabi. Ada sahabat ni WhatsApp dekat saya, video dia. Adi bin apa dan sebagainya, tapi mati, meninggal dunia dan dikebumikan di Syam. Syam di Syria. Umur mayat ni 1400 tahun dulu. Bila kambing mayat ni keluarkan, subhanallah, dengan darah-darah duk balik. Darah-darah dulu dia ni perang sabilillah apa semua. Kan orang yang mati syahid ni kita tak boleh mandikan dia. Darah-darah tu pun kita tak boleh cuci. Sebab darah ni sebagai saksi. Macam mana baju dia waktu dia perang tu, itulah kain kapan dia. Masa baju itulah yang digunakan untuk balut tubuh dia. Kapankan dia dengan baju dia sekali. Sebagai saksi yang dia ini pernah berjihad fisabilillah. Darah ni pun tak boleh kita cuci, tak boleh kita mandikan. Yang boleh kita buat apa dia? Semayang dan juga tanam. Ini mayat orang mati. Subhanallah, saya tengok tuan-tuan bergenang air mata. Tengok video tu, subhanallah, darah ni masih meleleh. La ilaha illallah. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Yang ni tuan-tuan, inilah yang kita surrender dengan Allah. Terror macam mana pun, cerdik macam mana pun, bijak macam mana pun, kita tak boleh nak lawan dengan Allah Ta'ala ni. Macam mana mayat yang 1400 tahun dulu tak hancur-hancur. Sedangkan ikut logik akal, seminggu kita dah hancur dah. Ulat-ulat ni semua dah makan kita dah. Baik, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, masalah azab kubur itu wajib iktikadkan adanya dengan terang-terang dalilnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam masalah itu dan lainnya. Maka siapa tidak percayakan dia, nescaya jadi ia seorang daripada orang yang celaka, sama ada di dunia ataupun di hari akhirat. Siapa tak percaya tentang azab-azab kubur ni tuan-tuan, dia celaka. Dunia pun dia celaka, akhirat lagi celaka. Celaka ni maksudnya apa dia? Dulu ada satu orang penulis, nama dia Astrojabat. Tuan tahu dia mana sekarang? Tak tahu kat mana? Kena bunuh apa? Senyap. Senyap. Senyap tu. Senyap. Dia ingat dia dah kena bunuh. Kan? Dulu satu orang Astrojabat, dia lah yang paling muajak sekali tulis benda-benda macam ni. Ajak kubur tak ada. Lepas tu cerita pasal Isra dan Mi'raj ni semua tipu, apa semua dan sebagainya. Nampak? Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Siapa tak percaya, pengarang kitab ni kata dunia pun dia celaka, dunia pun orang tak suka, dunia pun akan dibenci, akhirat lagi lah. Banyak benda lain yang hang boleh tulis. Pasal buat hang duk tulis, hang duk petikai benda-benda yang telah sahih, yang telah diperakui oleh semua ulama-ulama yang muktabar. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Baik. Kemudian dia kata dengan azab kubur seperti mana yang disabdakan oleh Nabi itu ke atas orang-orang yang maksiat dan orang kafir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asabihi fa adkhala ba'daha fi jawfin ba'd. Kata Abu Isa Al-Khudri radhiyallahu anhu lagi dalam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jarinya, yakni telah diperbuatnya Nabi dengan jarinya memberi tunjuk bagaimana rupa berselisih tulang rusuk dihimpit oleh kuburnya itu. Nabi nak tunjuk, nak bagi kemah lagi fahaman para sahabat. Nabi tunjuk kepada para sahabat, tangan kanan, jari kanan ni adalah merupakan rusuk kanan, jari kiri adalah merupakan rusuk kiri. Maka Nabi fa'adakhala ba'daha fi jawbin ba'. Maksudnya Nabi memasukkan sesama sendiri jari kanan masuk ke jari kiri ni, menunjukkan keadaan macam mana, nak gambarkan keadaan tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri yang berselisih. La ilaha illallah. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah, iaitu dimasukkan oleh Nabi agar setengah jarinya dijelak setengahnya, yakni dipancarkannya. Qala wa yuqayyidullah lahu sab'ina tinninan
"Lau anna wahidan minha nafakha fil ard ma ambatat syai'an ma baqiya fid dunya." Tak habis lagi cerita ni. Kubur dah himpit dia. Ada lagi cerita. Sabda Nabi SAW lagi. Kemudian daripada telah ditunjuknya dengan jarinya itu, dan didatangkan Allah bagi orang yang jahat atau kafir itu dengan siksanya, iaitu 70 ekor binatang naga, yakni ular besar sehabis-habis. Naga tu tuan-tuan, istilah saja, bukan naga, tapi ular besar. Sab'ina tinnina, Allah Ta'ala datangkan kepada orang yang kafir ni, yang tak beriman ni, 70 ekor ular besar. Nah, pengarang kitab ni dia kata naga, dah bukan naga, ular besar. Mai tang mana Allah? Naga. Mai tang mana ni ular ni, wallahu a'lam. Ya, minggu depan saya cerita kan. Cerita muka surat depan tu Arab Saudi. Nama orang cerita. Tulis kat situ, front page, muka surat depan cerita. Uqubatun litarikis salah. Apa dia? Akibat meninggalkan sembahyang. Tarikis salah maksudnya tinggalkan. Dia tulis kat situ. Siapa berarti baca bahasa Arab dia boleh baca. Kisah satu orang milioner Arab, jutawan Arab, toke minyak apa semua dan sebagainya. Masa dia sakit, dia tinggalkan wasiat ke anaknya. Pak, kalau mati, tolong, kalau mereka minta berapa, bayar saya. Janji Pak anak mati dikebumikan di perkuburan Baqi', tempat para syuhada. Tu je. Sana boleh kata ada duit, kita boleh, kita pun boleh. Kalau nak ke bumi ke situ, apa masalah, bayar. Tapi kubur orang awam ni tuan-tuan, lepas dalam 3 bulan ke 3 tahun ke apa semua, dia akan pindahkan tulang kita sebalik. Macam tu. Orang lain pula masuk, jadi bayar. Baik. Jadi dia bila mati, anak-anak pun ikut nasihat Puan ni. Baik. Dia pun dikebumikan di perkuburan Baqi'. Masa orang musuh jenazah tak jadi apa lagi. Masa orang gali lubang pun tak jadi apa lagi. Lubang biasa lah, mereka buat lem-larat macam biasa. Tapi tuan-tuan, bila nak masuk jenazah dalam kubur ni, keluar satu ekor ular besar. Yang ni tuan-tuan percaya tak percaya, betul. Tapi soal Arab Saudi sembang benda uqubat litarikis salah. Dia kata bila nak masuk mayat dalam lubang ni, keluar satu ular tu dia rebut mayat ni. Maksudnya apa? Pergi belit mayat ni, dia pun rapat mayat ni masuk dalam belit. Puak-puak ni tuan-tuan tinggal habis, lari litang buka, tak tahu macam mana cerita, tanam tak jadi ke tanam pun tidak apa semua. Tapi bila nampak ular tu belit, lepas tu bawa masuk ular ke dalam, dia pun lari litang. Besok dia bercerita dalam suara. Bila cek apa kes, memang orang ni tak semayang dia orang. Dia sibuk dengan dunia, sibuk dengan duk kira duit minyak apa semua dan sebagainya. Dia orang kaya. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi macam mana pun, ala kulli hal, sama ada benda tu jadi ataupun tidak, betul ataupun tidak, hadis ada menceritakan. Ada asas. Kalau kita nak kata benar ni betul, ada asas. Apa dia? Nabi kata wa yuqayyidullah lahu sab'ina tinnina. Allah Ta'ala datangkan kepada mayat yang tak beriman ni, yang tak beramal soleh ni, 70 ekor ular besar. Baik, kemudian dia kata apa? Sekiranya jikalau seekor daripadanya mengembus nafasnya ke bumi, nescaya tiada jadi tumbuh apa sesuatu di bumi tempat kena embusnya oleh pisaunya. Dahsyat tak dahsyatnya makhluk Allah Ta'ala ni. Dia kalau keluar, kalau sekiranya dia mendengus, dia menghembus, dia punya nafas dia tu kalau kena ke tumbuhan tu tak akan hidup, dia akan mati. Dia ada tumbuh itu selama-lama ada kekalnya di bumi. Itu pasal dia tak boleh duduk atas bumi, dia kena duduk di dalam.
Subhanallah, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Benda ni makin lama makin pelik tuan-tuan, tapi inilah kuasa Allah Taala. Tuan-tuan tahu salah satu daripada tanda-tanda kiamat besar. Tadi pelik, makin nak kiamat makin pelik akan jumpa. Dan tanda-tanda kiamat besar ni apa dia? Yakhrujud dabbah. Takhrujud dabbah. Keluarnya binatang yang bernama dabbah. Dabbah ni maksudnya apa? Binatang darat. Dia bukan jenis binatang air atau udara, binatang darat. Keluar binatang ni daripada dalam tanah. Lepas tu boleh sembang dengan manusia. Subhanallah. Kalau tuan-tuan baca hadis tuan-tuan, kadang-kadang mencabar intelektual kita. Boleh binatang ni cakap dengan orang. Selama ni kita tahu binatang ni cakap ni masa dalam filem, dalam kartunnya. Kita tengok cerita Lion King. Kan dia bercakap-cakap tu. Tapi syukur tuan-tuan, zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman bercakap dengan binatang. Nabi Sulaiman dia antara mukjizat dia faham bahasa binatang dan binatang faham bahasa Nabi Sulaiman. Benda ni akan berlaku balik. Binatang bernama dabbah, dia akan bercakap dengan manusia dan dia faham cakap manusia. Itu tanda-tanda kiamat. Sebelum mai kiamat yang betul-betul kiamat. Subhanallah, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Baik. Adalah ular itu didatangkan Tuhan tentu kerana menguatkan siksanya lagi, sebagai sabda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata? Fayanhashna wa yakhdishna hatta yufda bihi ila al-hisab. Maka ular itu pun menggigit akan dia dan mencakap akan dia hingga datang dengan dia pada hari kiamat. Yakni jikalau kira-kiranya antara mati kafir ataupun asi ini maksudnya orang yang buat maksiat itu. Kerana hari kiamat itu 10,000 tahun, maka dalam 10,000 tahun itulah tinggalnya dalam azab kubur itu. Dia kata apa? Selagi mana kiamat ni tak main, selagi itulah orang yang tak beriman ni kena siksa dengan ular yang besar. Ular ni bukan setakat belit dia, bahkan ular ni duk gigit dia pula. Masalah tuan-tuan, kita duduk dalam tu, tak ada siapa nak tolong kita. Selagi mana tak kiamat, dia kata kalaulah kiamat tu lagi 10,000 tahun lagi, maka selama 10,000 tahun itulah dia kena siksa selagi tak kiamat. Demikianlah halnya azab kubur itu dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada ingat akan semua yang dikhabarkan oleh Nabi itu, melainkan orang yang ingat ia akan mati. Pendek kata di atas hal ehwal kubur itu telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal qabru rawdatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin nar. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanya kubur itu iaitu salah satu daripada dua perkara bagi orang yang mati. Dia kata dalam kubur ni ada dua. Yang pertama, tidak pun ia satu kebun daripada beberapa kebun syurga. Salah satu daripada dua itu sama ada kubur ni jadi taman syurga kepada kita. Bagi orang yang beriman, kubur ni berubah wajah jadi taman syurga. Dulu kita dah sebut tuan-tuan, apa ada? Masa kita lepas kita dah habis semayangkan mayat, selesai habis semayang-mayang, jangan lengah-lengah masak, pusung jenazah, masuk dalam beg, tarik pergi ke kubur. Tarik pergi ke kubur. Jangan ada sekatan lagi dah. Tak mau kita ni bangkit bangun seorang, tuan-tuan, Assalamualaikum, saya ni wakil daripada keluarga, minta maaf, minta ampun untuk si arwah. Kalau ada hutang dia, tuntutlah pada kami. No, yang ini dikubur boleh. Dah habis tanam mayat tu apa semua, nak bangkit, nak bangun, nak buat announcement, buatlah. Dan yang kedua, masa duk usung jenazah ni, jangan duk baca Fatihah, Al-Fatihah, Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wallah. Lepas tu jalan berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, Al-Fatihah tadi.
Sebab sebut dalam hadis, mayat yang beriman kalau kita usung, dia cukup marah kalau kita dilambat-lambat. Dia harap apa lagi dalam hadis? Qaddimuni. Apa ni lambat sangat? Cepat sikit. Pasal apa? Pasal dia dah nampak kubur ni rawdatun min riyadil jannah. Dia nampak kubur ni taman syurga. Dia bukan nampak kubur ni lagu liang lahat lagu kita nampak dah. Dia nampak kubur ni taman syurga. Tuan boleh pesan dengan anak. Besok pak mati, mak mati ke, pak mati ke, tolong kau bumikan pak cepat. Cepat-cepat kau bumi. Kalau kau bumi, kalau waktu pagi kau bumikan. Sebelum tengok ke apa semua, kau bumikan cepat. Kalau apa nak tengok pak, masa pak hidup, masa pak dah mati, apa baru nak jumpa pak, tak guna. Yang jadi masalah ni apa? Oh, sabarlah tu yang daripada JB dalam perjalanan tu kata pukul 5 kan mau sampai. Pukul 5 mayat, sedangkan mayat mati malam tadi dah. Mayat mati pukul 8 malam tadi. Bayangkan tu, daripada pukul 8 nak tunggu pula petang pukul 5 baru nak bunyi. Tak perlu, tak payah. Apa kalau nak tengok apa masa dia masih menyawa, patut tengok. Ini dah mati sampai ke tahap pak ni kena tahan lama lah apa. Tak payah. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis dia kata apa? Sebab kubur ni dia nampak. Kubur ni dia Allah Taala jadikan seperti taman-taman syurga. Tidak pun dia satu lubang kelebuk daripada lubang kelebuk api neraka, ataupun dia jadi lubang ataupun jadi kawah daripada api neraka. Kelebuk ni kawah. Doa ni ada. Kalau bagi orang yang beriman, kubur ni macam taman syurga. Bagi orang yang tak beriman, kubur ni kawah neraka. Subhanallah. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah, sebagaimana yang telah diterangkan satu-satu di atas tadi. Kata Abu Isa, bermula ini hadis hasan, lagi gharib, tiada kami ketahui akan dia melainkan ini wajah. Wallahu a'lam. Ini cerita tentang kubur kita yang semua orang akan pergi ke sana besok. Pergi ke mana? Batu Dua. Jarang orang sebut Batu Dua. Batu Dua ni kubur. Semua orang akan pergi ke sana. Dan inilah hakikatnya bila kita sampai ke Batu Dua ni nanti. Kalau kita baik, rawdatun min riyadil jannah, taman syurga Allah. Maknanya apa tuan-tuan? Kalaulah Nabi bagi tahu, Nabi bagi tahu, al-innal qabra awwalu manazil akhirah. Kubur ni merupakan rumah kita yang pertama sebelum rumah kita yang kekal abadi. Baik najah min, kalau sekiranya dia berjaya dalam kubur tu, kalau sekiranya dia dilayan dengan baik, dia dilayan dengan elok, fama ba'dahu aisara min. Nabi kata akhirat dia lagi baik. Maksudnya dia ahli jannah. Kita nak tahu ya, kita ni ahli syurga atau ahli neraka macam mana. Masuk dalam kubur, tengok-tengok, kita jumpa macam-macam yang kita abang tadi. Kubur jadi lapang. Malaikat tanya kita dengan bagus, dengan baik, senyum dengan kita. Wa yuftahu lahu abwaabul jannah, dibukakan pintu syurga. Lepas tu pula diterangkan kubur, dilapangkan kubur. Fama ba'dahu aisara min. Nabi kata akhirat ni nanti lagi hebat. Maksudnya syurga. Tapi kalaulah dalam kubur tiba-tiba dia nampak kubur tu hufratun min hufarin nar, dia rasa kubur ni macam kawah api neraka. Nabi kata besok akhirat dia lagi payah, dia lagi susah. Maksudnya dia di ahli neraka. Wallahu a'lam. Semoga sekadar itu tuan-tuan, yang baik datang daripada Allah Ta'ala, tak baik bersiap saya sebagai manusia biasa. Tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan syurga. Subhanallah.